Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Pastikan Sahih 5 Oktober 2023. Seperti biasa kita mulakan segmen yang pertama dengan segmen Sahih. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada taktik licik sindiket penipuan yang secara terbuka memaknai iklan menyewa akaun bank untuk kegiatan jenayah mereka. Ini kerana golongan muda atau individu terdesak dikatakan sering terjerat dengan cara mudah mendapatkan wang tanpa menyedari mereka menjadi keldai akaun dan terbabit secara tidak langsung dengan aktiviti penipuan keuangan. Baik, dakwaan terdapat wang berjumlah RM1,000 dikreditkan menerusi MyCard yang boleh dituntut orang ramai melalui satu pautan adalah tidak benar. MyCheck mendapati pautan terbabit adalah palsu yang bertujuan memperoleh data orang awam seperti nombor telefon dan lain-lain. Malah menurut Kementerian Keuangan, bantuan tersebut bukanlah berjumlah RM1,000 tetapi RM600 yang dikreditkan melalui MyCard berdasarkan data e-Kasih. Walaupun pautan berkenaan seakan serupa dengan laman web rasmi Semakan MyKasih, namun semaklah terlebih dahulu kesahihan laman web yang anda layari sama ada ia adalah palsu ataupun tidak. Baik, seterusnya, sebanyak 2,179 kes jenayah komersial direkodkan di negeri Perak sejak Januari hingga 30 September lalu, melibatkan nilai kerugian lebih RM77 juta. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu iaitu 2,053 kes membabitkan lebih RM100 juta. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata, dalam tempoh sama, tangkapan ke atas 1,096 orang telah dilakukan dengan pelbagai modus operandi kesalahan. Pelbagai aktiviti pencegahan giat dijalankan dalam usaha memerangi jenayah penipuan dalam talian khususnya. Sejumlah 858 aktiviti dan program pencegahan telah dibuat menggunakan pelbagai platform. Baik, dan ini merupakan satu lagi modus operandi yang perlu kita semua beri perhatian, iaitu hati-hati dengan penipuan terbaru ataupun disebut sebagai phishing melalui email saman trafik palsu. Anda perlu sentiasa pastikan anda berurusan di laman web dan aplikasi jabatan atau agensi yang sah sahaja. Baik, dalam pada itu, anda juga perlu berhati-hati berkenaan dengan pinjaman tidak wujud. Jangan sesekali terpengaruh dengan pinjaman peribadi yang ditawarkan secara dalam talian. Tiada istilah pembayaran wang pendahuluan bagi tujuan kewaman, stamp duty dan sebagainya sebelum pinjaman diberikan. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda dokumen PDF iaitu dokumen beserta maklumat yang kami paparkan kepada anda ketika ini adalah maklumat yang tidak benar. Maka anda perlu berhati-hati dengan hebahan dan juga perkongsian berkenaan dokumen PDF yang dipaparkan ketika ini dan sekiranya anda menerima, anda perlu memadam atau tidak berkongsi dengan pihak lain. Masih bercakap berkenaan dengan penipuan dan kini sindiket penipuan yang aktif memperdaya entiti perniagaan di negara ini dengan menggodam email syarikat bagi mengaut keuntungan jutaan ringgit. Dari tahun 2021 hingga Ogos lalu, sebanyak 132 kes membabitkan entiti perniagaan atau bisnes e-commerce BEC dengan kerugian bernilai RM124.5 juta dicatatkan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM CP Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof berkata, jika sebelum ini yang dirujuk skema memperdaya individu, namun kini sindiket berkenaan aktif menyasarkan entiti perniagaan. Beliau berkata modus operandi sindiket penipuan dengan mencipta email yang seakan-akan sama dengan vendor kepada syarikat berbentuk phishing bagi mengelirukan mangsa. Katanya skema kemudiannya akan menghantar email bagi minta pihak syarikat membuat pembayaran atau pembelian ke akaun bukan milik vendor.
Baik, seterusnya berkenaan dengan buli cyber, apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita atau rakan terdekat kita menjadi mangsa buli cyber? Anda tidak perlu membalas mesej berkenaan dan juga hentikan penggunaan media sosial sekiranya anda ataupun rakan-rakan anda diancam, dan awas nada dan makna mesej yang ditulis juga boleh disalah tafsir. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Santis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Kejuaraan Petronas Nation Cup Prix 2023. Pusingan 8. Nantikan aksi-aksi pelumba menakluk Lita. Kali ini menggegar Gateway Garden, Bandar Medini Iskandar, Iskandar Puteri Johor. Sabtu 7 Oktober, 2 petang di TV2. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Sitara akan berentap dalam Prakemuncak Bintang Klasik 2023. Siapakah yang akan melangkah ke pentas akhir? Saksikan pada 7 Oktober 2023, Sabtu pukul 2 petang. Penstrima langsung di RTM Klik. Baik, bertemu kembali. Terima kasih kerana setia bersama kami di Pastikan Sahih. Kita akan teruskan perkongsian berita dan juga maklumat tepat dan sahih untuk segmen berikutnya, iaitu segmen Semasa. Baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata akses bekalan ubat dan mekanisme penjualan ubat yang lebih telus diperlukan oleh rakyat dan perkara ini sedang diperincikan oleh kementerian berkaitan. Kerajaan akan memastikan mekanisme penjualan ubat lebih telus melalui paparan harga dan diperincikan kementerian sebelum dimuktamadkan. Kerajaan juga peka terhadap kemungkinan gangguan bekalan gula sekiranya tiada tindakan segera dilaksanakan bagi menangani isu peningkatan harga gula mentah dunia. Sehubungan itu, semua perkara berkenaan akan dibentangkan pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk mendapat hala tuju dan dimuktamadkan.
Malaysia memperkukuh kerjasama strategik bersama Arab Saudi dan Kazakhstan menerusi sektor infrastruktur, keselamatan dan penyelenggaraan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata perkara itu dibincangkan semasa kunjungan hormat kedua-dua pemimpin dari negara berkenaan terhadap beliau sempena Kongres Jalan Sedunia 2023 di Prague, Republik Czech. Semasa pertemuannya dengan delegasi Arab Saudi diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Hal Ehwal Jalan Raya Arab Saudi, Badar bin Abdullah Al-Dulani, kedua-dua pihak berkongsi pandangan mengenai pelbagai perkara serta bertekad memperkukuhkan lagi kerjasama strategik dalam aspek keselamatan dan penyelenggaraan jalan. Delegasi Arab Saudi juga menyatakan minat mempelajari inisiatif keselamatan jalan raya Malaysia terutamanya melalui kempen My Jalan yang sedang digiat dijalankan di seluruh negara. Sementara itu, delegasi Kazakhstan yang diketuai Menteri Pengangkutannya Marat Karabayev menyatakan hasrat dan minat negara berkenaan untuk membawa masuk kepakaran Malaysia dalam membina, membangun dan menguruskan infrastruktur pelabuhan di Republik itu. Ini sekaligus membuktikan kepakaran Malaysia dalam bidang pembinaan infrastruktur turut menarik perhatian dua. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menyarankan mufti-mufti di setiap negeri aktif di media sosial bagi memurnikan kefahaman rakyat. Beliau berkata ketika ini begitu banyak isu yang menyentuh agama disebarkan dan dikongsi di media sosial tanpa rujukan yang tepat. Kadang-kadang dia malas nak baca, dia tengok TikTok pendek tu dia terpengaruh. Jadi sebab itulah dalam konteks bila kita memberikan penekanan kepada agamawan untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat isu-isu. Mufti memainkan peranan memberi pencerahan. Jadi media sosial ni perlu dimaksimumkan penggunaan dia. Baik, dalam perkembangan lain, Malaysia sudah melaksanakan tindakan susulan dengan Indonesia berhubung masalah jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa negeri dengan menghantar surat kepada negara berkenaan. Kita telah pun menghantar surat kepada Menteri Sejawat saya tentang masalah tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Maklumat PM semalam. Jadi kita pun telah follow up lah, kita telah susuli dengan surat kepada beliau. Baik, seterusnya sebanyak 2,580 aset Kementerian Kerja Raya KKR dan agensinya Jabatan Kerja Raya JKR serta Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM dipersiapkan bagi menghadapi impak peralihan monsun barat raya kepada fasa monsun timur laut MTL. Dari segi Kementerian Kerja Raya, kita mempunyai lebih kurang 2,580 jentera, iaitu termasuklah kenderaan, lori, jentera berat, jentolak dan sebagainya. Semua kita akan turunkan untuk bersiap sedia. Khususnya kalau ada berlaku culvert sumbat, kalau ada berlaku cerun runtuh, maknanya kami dah bersiap sedia. Sebenarnya ini salah satu SOP yang dibuat oleh Kementerian Kerja Raya. Kita nak pastikan saliran-saliran. Kalau LLM sendiri pun kita dah minta supaya bersiap sedia dari sekarang. Dalam pada itu, sebanyak 24,283 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM siap siaga menghadapi musim monsun Timur Laut yang dijangka berlaku pada November ini sehingga Mac 2024. Jelas beliau kesiapsiagaan anggota melibatkan latihan pengukuhan pengendalian bot, latihan pasukan penyelamat di air dan arus deras. Selain itu, pemeriksaan aset seperti bot penyelamat dan peralatan marin turut dilakukan bagi memastikan aset berada dalam keadaan baik. Cuti bagi anggota juga akan dibekukan mengikut keperluan. Manakala waktu bekerja giliran pegawai dan anggota akan ditukar daripada 12 jam kepada 24 jam. JBPM sebelum ini telah mengenal pasti 4,795 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Baik, Malaysia berharap negara pengeksport utama beras dalam ASEAN dapat mengutamakan bekalan makanan ruji itu kepada negara anggotanya.
Justru perbincangan mengenai isu beras akan dilakukan secara tertutup dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Mungkin di sesi bilateral kita akan bangkitkan seperti contoh kita nak mengeratkan lagi ini hubungan di antara dua negara ini supaya put the priority for the rice export for the ASEAN member states. But itu akan kita buat masa bilateral session. Dia bukan secara umumnya dalam ASEAN. Baik, dalam pada itu, pesawah masih mendapat RM1,700 satu tan bagi harga jualan padi mereka, memandangkan kerajaan kekal memberikan subsidi RM500 bagi setiap tan padi, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Ini bermakna pesawah masih mendapat RM1,700 per tan padi. Perkara itu disahkan Setiausaha Akhbar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Adi Isham Nor. Harga lantai belian padi yang ditetapkan kerajaan ialah RM1,200 per tan. Beliau turut mendedahkan para penggilang padi berharap kerajaan menaikkan harga beras tempatan kepada RM3.20 sekilogram memandangkan harga beras dunia meningkat kepada RM3.20 sekilogram. Bagaimanapun kerajaan bertegas mengekalkan harga beras tempatan RM2.60 sekilogram. Sebagai tindak balas, para penggilang terlibat segera menurunkan harga belian padi mereka mulai semalam. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, menyerahkan sumbangan sebanyak RM73,350 kepada orang asli Pos Bihai dan Balatim Gua Musang yang terjejas berikutan gangguan harimau sejak bulan lepas. InsyaAllah, saya rasa dengan sumbangan bantuan yang diberikan oleh MAIK pada penduduk orang asli di sana dapat meringankan lagi cara kehidupan mereka di sana dan juga diharapkan masalah harimau ini dapat diselesaikan juga dengan segera. Semoga mereka dapat kembali ke pos masing-masing. Baik, masih bercakap berkenaan dengan penipuan dalam talian dan terkini sebanyak 117 kes penipuan dalam talian melibatkan golongan guru di Johor direkodkan bagi tempoh Januari sehingga September tahun ini. Ini merupakan kes tertinggi dalam kalangan penjawat awam dengan jumlah kerugian kira-kira RM42 juta direkodkan. Skamer ni dia tak pilih mangsa, tapi mungkin kerana ramai komuniti guru di sini, itulah masalah akan menyebabkan ramai akan jadi mangsa. Walau bagaimanapun kita didik, kita beri pendidikan ini, kita beri penerangan ini supaya untuk mengelakkan mereka jadi mangsa. Yang lain-lain bukan guru pun ada juga kena. Baik, banyak lagi perkongsian kami akan bawakan kepada anda selepas ini. Pastikan Sahih Berhad sekali lagi kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Di Malaysia masih beras harga terkawal, beras tempatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mas Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah asrama untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir RM400 juta. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31 daripada RM40 sekarang. Apabila baginda berjanji, nescaya janji tersebut akan dikotakan. Baginda tidak
berbicara kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat dan tidak pernah menuturkan tipu daya, apatah lagi nista kepada pengikut maupun penentangnya. Setiap tutur bicara baginda mengandungi kebenaran, nilai-nilai akhlak terpuji tersebut yang telah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh sekalian umat. Beta ingin menyeru pada seluruh rakyat Beta untuk bersama mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat bernilai dan istimewa. Marilah kita terapkan akhlak mulia dalam pertuturan dengan menutur bicara kebenaran, bersikap jujur serta menjauhi fitnah. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Santis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Kejuaraan Petronas Nation Cup Prix 2023. Pusingan 8. Nantikan aksi-aksi pelumba menakluk Lita. Kali ini menggegar Gateway Garden, Bandar Medini Iskandar, Iskandar Puteri Johor. Sabtu 7 Oktober, 2 petang di TV2. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Duduk. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Sitara akan berentap dalam Prakemuncak Bintang Klasik 2023. Siapakah yang akan melangkah ke pentas akhir? Saksikan pada 7 Oktober 2023, Sabtu pukul 2 petang. Penstrima langsung di RTM Klik. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan ini merupakan segmen yang terakhir, iaitu segmen notifikasi. Baik, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini akan membincangkan berkenaan dengan tajuk Cinta Teragung, membawakan 4
panel yang akan membincangkan berkenaan dengan tajuk cinta teragung pada malam ini. Anda bersaksikan Forum Perdana Ehwal Islam. Baik, pasti anda mengetahui berkenaan dengan perubatan madani. Anda boleh muat turun aplikasi perubatan madani. Anda boleh menyemak kelayakan anda, carian klinik dan juga semak baki anda hanya menggunakan aplikasi perubatan madani. Baik, seterusnya, dan ini merupakan bulan literasi keuangan 2023, era digital. Ini penting untuk kita maklumkan kepada anda untuk meningkatkan literasi ataupun pemakluman ataupun pengetahuan anda berkenaan dengan keuangan, pengurusan keuangan dan sebagainya. Antara perkara yang dianjurkan itu khidmat nasihat, program jelajah, perancangan keuangan, cabutan bertuah dan juga pameran. Jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai bulan literasi keuangan. Baik, dan bulan Oktober sudah maklum kita berkenaan dengan Hari Sukan Negara ataupun bulan sukan ini berkenaan dengan perkara ini. Slot tambahan kini dibuka. Ini berkenaan dengan Fit Malaysia Decathlon, pendaftaran percuma iaitu terhad kepada 4,000 peserta terawal. Hanya 4,000 peserta terawal dan juga peserta akan menerima sehelai t-shirt dan nombor cabutan bertuah bagi kategori-kategori berikut iaitu Fun Run sejauh 10 km, Fun Run sejauh 5 km dan juga Fun Walk sejauh 3 km. Anda boleh mengimbas kod QR yang tertera untuk pendaftaran secara percuma sekarang. Baik, seterusnya, Showcase SDSI Madani 2023. Apa itu SDSI? Iaitu satu daerah, satu industri peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 6 hingga 8 Oktober 2023 bermula jam 9 pagi sehingga 10 malam yang bertempat di Melaka International Trade Center MITC dan membawa pengecara jemputan Ahmad Fadil Fuad dan juga pelbagai lagi persembahan-persembahan yang akan disediakan di Showcase SDSI Madani 2023 peringkat kebangsaan. Dan seterusnya, permohonan kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti sesi 2 2023-2024 bagi program sepenuh masa, 75 diploma politeknik dan juga pelbagai lagi perkara-perkara menarik dikongsikan. Dan seterusnya, talian MyCheck di 012-232-8414 sekiranya anda was-was terhadap maklumat sama ada berita yang diterima atau diterima oleh anda sama ada palsu ataupun tidak. Anda boleh saja semak di MyCheck. Dan seterusnya, INCOSA 2023 International Conference on Secondary School Alternative Assessment akan diadakan 4 hingga 6 Oktober ini di Movenpick Hotel Convocation Center KLIA. Dan seterusnya, harga petroleum mingguan kekal bagi RON 95, kekal juga pada RON 97 dan juga kekal bagi harga diesel sehingga 11 Oktober nanti. Dan seterusnya, pertandingan mencipta poster integriti dengan temanya Integriti Citra Malaysia Madani. Hadiah menarik menanti anda bagi yang menyertainya. Baik, terima kasih kerana menonton. Pastikan sahih hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di saluran Berita RTM dan juga di TV1 dan di semua platform kami di Berita RTM. Saya Hafidh Hussain, Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.